أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan rahmat dan kasih-Nya dipertemukan kita pada pagi yang mulia ini, dapat bersama-sama kita menunaikan salat fardu subuh berjemaah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita menduduki sebentar majlis ilmu, majlis zikrullah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan akan sekalian dosa-dosa kita, dosa-dosa ahli keluarga kita, dosa kedua orang tua kita. Juga mudah-mudahan diterima segala amal ibadah dan amal kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan menyambung kembali pengajian kita pada muka surat 32 pada hadis yang nombor 2 dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana Allahu ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tiada dari hamba yang mana mengucapkan dua kalimah, yakni la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan akan hambaku bahawa akulah Allah. Aku bersaksi akan kamu, hai malaikatku, sesungguhnya telah aku ampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada orang-orang yang menyebutkan kalimah ini. Yang pertama adalah bagi sekalian orang yang bukan Islam, yang mana walaupun 1000 tahun usianya di dalam kekafiran, di dalam kemaksiatan, di dalam kesesatan, 1000 tahun sekalipun, tetapi mengucapkan dengan mentasdikkan Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sekalian akan dosa yang 1000 tahun tu tak dikira oleh Allah Ta'ala. Adapun bagi sudut barang yang terkemudiannya, maka ini dibahaskan bahawa apabila ia memohon ampun pada Allah, nescaya diampuni. Adapun bagi orang yang bukan Islam, mintalah bagaimana sekalipun, merayulah keluar air mata darah sekalipun, tidak diampunkan oleh Allah, mahupun di dunia bahkan lagi di akhirat. Itu kelebihan bila mana mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yaknilah masuk ke dalam agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa yang lepas. Allah Ta'ala tidak pernah pelik, tidak pernah hairan bila mana
manusia ini melakukan dosa. Allah Ta'ala tak pernah pelik. Sebab kita ni memang muka maksiat dah. Muka maksiat ni mana kata apa? Memang akan buat dosa kok mana celah sekalipun. Tu. Memang akan buat. Sebab tu Allah Ta'ala meletakkan namanya Al-Ghafurur Rahim. Yaknilah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Rahman Allah Ta'ala untuk sekalian makhluk. Tapi Rahim Allah Ta'ala hanya pada orang Islam. Rahim ini adalah satu makna yang sangat spesifik. Keampunan dan kasih Allah pada orang tertentu. Yang ini orang Islam. Maka bagi orang yang mengucapkan kalimah ini, diampun akan sekalian dosa sebelum dan selepas. Itu pun kalau dia mohon ampun. Walaupun dia orang yang sangat-sangat berdosa. Banyak sangat dosa dia. Tapi kerana dia ada kalimah ini, maka di akhirat kelak, walaupun dia lagi selangkah nak masuk neraka, tetapi di atas rahim Allah Ta'ala, diizinkan dia untuk disyafaatkan oleh sesiapa. Boleh jadi yang nak syafaatkan dia ni ahli keluarga dia. Mungkin ada ahli keluarga yang jadi da'i, ada ahli keluarga yang hafaz Quran. Maka yang hafaz Quran ataupun yang jadi da'i ni nak syafaatkan dia, walaupun dia wajib dah ni masuk neraka, maka Allah Ta'ala izinkan. Kemudian ada orang yang mana yang nak syafaatkan dia tu kawan dia. Dia ni dulu bukanlah baik mana, tapi dia suka pada pengajian-pengajian ilmu. Dia ni suka dengan ahli ulama. Dia ni suka berkawan dengan orang yang mana suka juga pada majlis-majlis ilmu. Tapi mungkin asbab daripada satu dua dosa dia yang terlebih, dia diwajibkan masuk neraka. Maka sahabat ni tadi bila mana masuk syurga, dia cari mana dia sahabat yang bersama dengan dia ketika mana di dunia dahulu. Maka inilah diceritakan di dalam kitab-kitab hadis berkenaan dengan dua jenis sahabat. Seorang sahabat dia masuk syurga, dia cari kawan dia, mana dia? Kawan aku dulu yang sama-sama satu kereta pergi majlis ulama. Mana dia kawan aku yang sama-sama dalam pengajian duduk depan tok guru contohnya. Tanya pada Allah Ta'ala, maka dia mohon pada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk syafaatkan sahabat aku ini dulu, aku bersaksi dia orang yang baik. Maka di atas izin dan rahim Allah, Allah izinkan dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Hak kedua pula, dia masuk neraka. Dia masuk neraka, lepas tu dipicari, ya Allah, mana dia sahabat yang dulu sama-sama dengan aku, isak dada, merempik sama-sama, masuk disko sama-sama, minum arak sama-sama. Mana dia sahabat aku yang sama-sama buat maksiat dengan aku ni, pasal aku seorang-seorang ni? Apa kata Allah Ta'ala? Mereka semua telah bertaubat setelah mereka mendengar akan kepergian engkau. Rugi. Dia ada 10 sahabat. 10 bersahabat, ataupun dalam cerita Piramli cerita apa? 6 jahanam. 6 jahanam ni cukup bekerja sama. Tiba-tiba salah seorang meninggal, hak lagi 5 ni dapat hidayah. Dia kata hak kawan ni pun muda lagi, kata meninggal dah. Kalau aku ni hak berusia sikit ni, kata bila-bila je ni. Contoh macam semalam kematian yang mengejutkan siapa dia? Seorang artis tersohor tak. Ahli ulama meninggal, kita tak heran. Ahli ulama meninggal, kita tak susah hati. Bukan tak susah hati, kenapa? Kerana kita tahu bahawa meninggalnya dia itu berada di bawah jagaan Allah. Yang rugi kita kalau tak sempat ambil apa-apa sebelum dia meninggal. Ini yang kata arti. Walaupun ada kita tengok dia buat amalan baik, walaupun kita tengok dia ada buat amalan yang soleh dan sebagainya, tetapi ada juga maksiat. Yaknilah percampuran pada amalan yang baik itu tadi. Contoh, dia rajin bersedekah tapi tudung tak mau pakai. Dia rajin pergi ke
pusat-pusat kebajikan, menyantuni orang tua dan anak yatim tapi tak semayang. Ni kata maksiat, percampuran di antara yang hak dan yang batil. Maka dengan kematian orang sebegini, hak ni kita risau. Bukan risau ke dia tu lepas dah. Risau kepada kita kalau kita pun serupa dia. Tu. Jadi bila mana yang meninggal semalam tu jadi isu jugalah. Dia kata kawan tu ada gambar yang pakai tudung, letaklah gambar yang pakai tudung. Letak gambar tak pakai tudung buat apa? Betul lah. Kita bila nak post gambar orang, biar post yang pakai tudung. Persoalan dia sendiri tidak post yang dia pakai tudung. Nampak tak? Maka di situ menjadi satu persoalan. Cuma adalah lebih afdal kita menjaga keaiban dia. Tak salah lah. Cumanya dah tuan badan sendiri pun post gambar yang tak menutup aurat. Bila mana kita post gambar dia tak menutup aurat, orang marah kita pula. Marah hak mati itulah. Dia yang menyebarkan gambar tidak menutup aurat. Tapi hak yang sebar yang tak menutup aurat tu pun dapat saham jugalah. Bukanlah tidak berdosa. Sebab orang yang telah meninggal dunia ni, kita tak perlu risau dah sebenarnya. Biar je dia. Dia berada di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tu hadis yang pertama lah berkenaan dengan kelebihan menyebutkan kalimah itu. Yaknilah masuk ke dalam agama tauhid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Man barang siapa qala berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, khalisan mukhlisan, dengan ikhlas yang seikhlas-ikhlas, dakhalal jannah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam terjemahan di sini dia sebut barang siapa yang berkata padahal suci ia, yakni daripada syirik dan nifak, lagi ikhlas bagi Allah, yakni suci daripada umpama riak dan ujub, nescaya masuk syurga ia. Ini mafhum, bukan maksud hadis. Maksud hadis yang terjemah tadilah. Yakni serta orang-orang yang terdahulu. Jadi dalam hadis ni mafhum dia, barang siapa yang mengucapkan kalimah tu tadi dalam keadaan yakin, yang mana yakin dia tu tak campur dengan benda-benda yang syirik. Syirkun ni maknanya, saya nak kata, benda yang syirkun ni bersekutu lah. Bersekutu, syirkun ni bercampur. Syirik ni adalah benda yang menyekutukan, sekutu, menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan nifak. Mana kata bila diucapkan kalimah tersebut, tak ada dalam hati dia rasa macam benda-benda yang lain. Ada orang di Islam, dia lahir Islam, dia hidup Islam, duduk dalam keluarga Islam. Tapi bila dia mengaji sifat 20, dia datang satu keraguan. Contoh, bila dia baca Al-Basar, Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dia terfikir, betul ke Allah Ta'ala ni Maha mengetahui ni? Dia terfikir, dia terdetik. Kemudian dia bila mana dia terbayang Rasulullah pula, dia kata Rasulullah ni tak reti baca, tak reti menulis. Apa hak boleh bagi kelayakan dia jadi Nabi ni? Dia rajin fikir benda-benda begini. Maka orang-orang sebegini, dia rajin fikir benda gini. Yang pertama, dia jatuh syirik khafi. Syirik yang tak apa jelas. Tapi syirik dah lah. Syirik cuma tak apa jelas. Tapi bila mana dia menzahirkan kejelasannya, dia jadi syirik jali. Dia telah pun syirik secara nyata. Dia mempersoalkan Allah Ta'ala dan Rasul, sedangkan dari sudut segala pendalilan dan juga perbahasan ulama' ni lengkap dah. Cuma dia rajin fikir sendiri seorang-seorang dia. Jadi bila mana berkata la ilaha illallah, dia duk fikir kata ya ke tak ada Tuhan selain Allah. Tu Tuhan yang disembah orang Hindu, Tuhan yang disembah orang Kristian. Tu sebab bahaya bila kalau orang tanya kita, Kristian Tuhan dia siapa? Lepas tu kita jawab Jesus. Buddha Tuhan dia siapa?
tu patung tu Tuhan dia. Syirik habis dengan kita-kita kafir. Sebab kita mengiktiraf kata hak tu Tuhan. Bila mana orang tanya, Tuhan orang Kristian siapa? Allah Ta'ala. Kristian tu dia menyembah Tuhan yang palsu. Tapi Tuhan yang hak Allah Ta'ala. Tak kiralah agama apa dia, bila ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Tuhan dia, berbalik pada la ilaha illallah. Tak ada Tuhan. Kita menafikan akan segala entiti yang mengaku sebagai Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Tu kita mentasdikkan Allah Ta'ala, membenarkan Allah Ta'ala dengan menafikan segala kewujudan entiti yang lain. Jadi bila siapa Tuhan orang Kristian, Tuhan orang Kristian Jesus, dengar hak jawab tu pun terus boleh jatuh dengan kafir, sebab dia mengiktiraf yakni suci daripada keikhlasan hati dia tu. Dia ikhlas hati dia tu sebab bila mana dalam satu peperangan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Ali, sahabat lain. Tak apalah, tak boleh cerita pasal tak ingat nama. Tapi berlakulah benda tu. Dalam perang tiba-tiba dia mengucap. Dalam perang tiba-tiba dia mengucap, tapi hak seorang sahabat ni pergi tebas kat kepala dia. Pasal dia kata dia mengucap tu bukan pasal dia nak masuk Islam, pasal dia takut. Tapi Nabi marahlah, sebab Nabi kata kamu tahu mana? Kamu tahu mana kata dia masuk Islam sebab takut? Sebab benda tu dalam hati. Tak boleh nak terang banyak-banyak pasal tak apa ingat nama dia. Cuma nak mention di situ adalah dari sudut riak dan ujub ini bergantung pada peribadi dan sifat seseorang. Itu sebab kita kena mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf ni baru kita kenal sifat mahmudah, sifat mazmumah. Ni bila tanya apa sifat mahmudah, tolong menolong, tu bukan sifat. Tu fa'il. Fa'il ni perbuatan. Perbuatan ni dia menzahirkan sifat. Sifat ni apa? Pemarah. Pemarah, orang yang berjiwa bengih contohnya. Orang yang dengki, orang yang jujur, orang yang amanah, itu sifat, benda yang daripada personality dia. Maka dari sudut ikhlas dia menyebut kalimah la ilaha illallah ni, tak ada sebarang percampuran yang lain. Masa zaman Fathul Mekah, ketika mana pembukaan kota Mekah maka ketika itu ramai orang hak masuk Islam ni, bila mana datang Nabi SAW dengan 10,000 tentera nak buka kota Mekah ni pakat masuk Islam. Terutamanya pemimpin ketika itulah Abu Sufyan bin Harb, yang juga merangkap pak mentua Nabi SAW. Maka ketika itu dikatakan oleh sahabat ni, depa ni masuk Islam pasal takut. Abu Sufyan ni masuk Islam pasal takut kena bunuh. Sebab memang pun bila mana dikumpulkan sekalian penduduk Mekah ketika itu, Nabi tanya pada mereka, rasa-rasa apa yang aku perbuat akan kamu pada hari ini? Maka mereka pun memuji Nabi, ya Rasulullah, engkau daripada keturunan yang baik, kami yakin engkau orang yang baik, engkau orang yang tidak menzalimi. Lalu Nabi kata, kamu semua aku lepaskan kecuali ada 20 orang. 20 orang kita panggil penjenayah lah, penjenayah yang cukup besar memusuhi Islam. Tapi yang dalam 20 tu pun ramai yang Rasulullah ampunkan bila mana dia minta maaf dengan Nabi SAW. Last sekali yang kita panggil dihukum mati ketika Fathul Mekah ni, ada 3 orang saja, orang kafir yang tidak diterima pengampunan dia oleh Rasulullah. Bunuh ketika itu juga, pancung. Jadi ketika itu sahabat-sahabat ni duk kata bahawa Abu Sufyan ni dia masuk Islam bukan sebab dia ikhlas pun, tapi sebab dia takut kena bunuh. Maka perkataan-perkataan yang sedemikian dielakkan. Sebab benda tu adalah peribadi seseorang. Benda yang berada di dalam hati dia. Dan kita tak boleh baca hati seseorang. Kalau kita baca fikiran dan tindak tanduk tu bolehlah. Tindak tanduk dia ni, nampak dia ni perbuatan dia tu seolah-olah macam riak. Tu tak apa. Tapi kalau kita menuduh dia sebagai riak, yang tu berdosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang mana di awal kalimahnya adalah la ilaha illallah, mana kata di awal kehidupan dia, ketika mana dia kecil lagi, telah diawalkan dengan kalimah la ilaha illallah. Tu yang mok-mok dulu sambil duk buayan tu, la ilaha illallah. Nak buayan anak yang tidur pok dulu contohnya. Tapi tujuan tu bukan sebab nak bagi tidur pun sebenarnya. Nak bagi kalimah tu masuk meresak dalam jiwa dia. Sebab budak ni dia macam sponge. Budak ni dia punya memori, dia punya ingatan dia, dia boleh menyerap dengan cepat, menyerap dengan pantas. Maka dengan diberikan kepada dia kalimah-kalimah tauhid ketika dia bayi, benda tu akan meresap kepada dia. Itu sebab penting di dalam didikan anak-anak ni, agama ni bermula daripada hari dia. Bermula hari dia dah kena peringat agama dah pada dia. Contoh saya pernah sebut dah sebelum ni, bagaimana seseorang Islam sepatutnya memulakan hari dia. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid yang kedua ada sebut berkenaan ini. Contoh, ada orang Islam dia kejut anak dia kalau hari Ahad begini, biasa dia kejut anak pukul apa? Dia fikir kata, alah hari ni bukan sekolah. Kejut tadi pukul 6 lepas azan dah tu. Bukan sebelum azan. Lepas azan dah kejut anak pukul 6. Dia pun semayang apa semua, baguslah. Tapi sekali pukul 7 anak tak bangkit-bangkit lagi contoh. Dalam hati dia rasa, tak apalah, bangkit lambat pun tak sekolah. Mindset tu dah salah dah. Jadi kalau nak kejut anak, nak memulakan hari anak ni, kejut dia, cepat bangun, subuh dah lambat. Kalau mak saya dulu dikejut pukul 5.30, tapi dia kata 7.30. Cepat-cepat 7.30. Kita pun kalau habis mandi apa semua, masuk pasal apa macam baru nak pukul 6 kata. Dia trik dia supaya kita ni bangun awal boleh sembahyang subuh cepat. Dah lambat dah ni nak sembahyang subuh. Maka daripada dia kecil, dikejut, diperingat akan tanggungjawab di dalam memulakan hari. Maka sampai ke besar, bila dia bangun, dia akan teringat pesan mak dia bahawa mulakan hari tersebut dengan sembahyang. Ini asyik-asyik bila kejut saja, cepat dah lambat nak kena pergi sekolah, cepat dah lambat nak kena pergi sekolah. Maka bila dia dah umur 20-an, dia bangun pagi, aku tak sekolah dah, tidur balik. Tu yang sampai ke besar dia jadi liat nak sembahyang. Sebab didikan penerapan kepada dia pun tidak diutamakan sembahyang di dalam memulakan satu hari. Maka di dalam hadis ni, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang memulakan hidupnya, dirinya, harinya dengan kalimah la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan mengakhirkan juga dengan kalimah la ilaha illallah. Mana kata sebelum tidur pun dia sebut la ilaha illallah, sebelum mati pun menyebut la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyi'ah in 'asha alfa sanah la yas'aluhu Allah an dhanbi wahid. Dan mengerja ia akan 1000 kejahatan. Dia buat 1000 benda jahat, yakni daripada yang dosa-dosa kecil. Maka jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua daripada dia. Diampunkan asbab daripada memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, yaknilah dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini dia terampun hanya dengan zikrullah. Dengan zikrullah sahaja, dengan rasa menyesal sahaja, dosa kecil ini telah pun terhapus. Apatah lagi kalau dia pergi ambil wuduk, lagi banyak terhapus dan sebagainya. Lepas tu pula dia buat amal-amal kebajikan pun terhapus. Dia pergi buat benda-benda agama, pergi berjihad dan sebagainya pun terhapus secara automatik. Jadi dengan amalan seharian taat pada agama ni, dosa yang kecil ni dia boleh pergi sekali. Kecuali dosa besar. Dosa besar ni masalah sikit. Dia tak boleh pergi begitu sahaja. Dia memerlukan kepada rukun taubat. Tak lulus rukun taubat hak 3 tu, hak dosa besar tu belum lagi terhapus. Maka sayugianya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kepada anak-anak apabila dapat berkata ia la ilaha illallah, kerana hadis yang tersebut.
Itu sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dia daripada kecil. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi lah, daripada kecil lagi. Dan ada doa yang khas kepada Ibnu Abbas ni, Rasulullah doakan kepada dia. Masa tu dia ni jadi pembantu Rasulullah lah. Dia bawa air kosong dekat Nabi. Kemudian Nabi pegang kepala dia, Nabi tiup di ubun-ubun dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allim ta'wil. Jadi ketika itulah dicemburui oleh para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain ni rasa, apa istimewanya Ibnu Abbas ni? Sebab Ibnu Abbas ni dia diterapkan kalimah la ilaha illallah daripada dia kecil. Macam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kira besar sikit dah lah. Masa di Islam pun 8 tahun. Ibnu Abbas ni kecil lagi dia dah terima Islam. Abbas ni pak saudara Nabi. Maka Ibnu Abbas ni dia dilayan istimewa oleh Nabi. Bukan sebab dia semata-mata sepupu Nabi, tak. Tapi kerana dia hidup dengan Islam tu daripada dia kecil lagi. Maka Nabi tatang dia elok-elok. Dan Nabi doakan dia supaya dia ni orang yang faqih dalam agama. Orang yang faham betul. Dan orang yang boleh mendapat ilmu pentakwilan Al-Quran. Dan bila mana ditanya kepada para sahabat yang lain, ditanya oleh para sahabat yang lain kepada Rasulullah, apa istimewanya apa Ibnu Abbas ni? Maka ketika itu Sayyidina Umar tolong jawab. Sayyidina Umar panggil mana-mana sahabat yang duk tanya banyak tu, kamu mari sini. Maka Ibnu Abbas Sayyidina Umar dia tanya dekat para sahabat ni, aku bacakan satu surah kepada kamu, kamu cuba takwil pada aku. Sayyidina Umar baca surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath. Yaknilah yang membawa maksud dengan bantuan daripada Allah maka muncullah kemenangan. Yaknilah yang membawa maksud kepada pembukaan kota Mekah lah. Wa ra'aitan nas, sampailah ayat yang ketiga. Ditakwillah oleh para sahabat. Ayat pertama ni berkenaan dengan bantuan Allah berjaya. Ayat kedua berkenaan sekalian manusia masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan berkumpulan-berkumpulan. Ayat ketiga bertasbihlah, memuji Allah Ta'ala dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala tu terima taubat. Jadi bila mana Sayyidina Umar dia dengar para sahabat ni jawab begitu, maka dia minta Rasulullah cuba tanya pada Ibnu Abbas apa pentakwilan ayat ini. Maka Ibnu Abbas kata, bukan begitu. Itu dia punya dari sudut asbabun nuzul, dari sudut dia punya penterjemahan, kata Ibnu Abbas. Ketika itu dia kecil lagi. Dia kata maksud sebenar daripada surah An-Nas ini adalah satu isyarat kepada kita bakal kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nampak akal dia. Sebab bila mana Islam itu telah hampir kepada penyempurnaan dia, telah hampir kepada, orang kata apa, sempurnalah, maka hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga semakin hari semakin pendek. Sebab tujuan Allah Taala utuskan Nabi ni bukan sekadar nak jadi bapa kepada seseorang, bukan sekadar nak jadi ayah ataupun anak kepada seseorang, tidak. Allah Ta'ala utuskan Rasulullah ni untuk menyebarkan agama Islam. Jadi bila mana Islam itu telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Nabi sebut bahawa agama telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan diredai Allah Ta'ala akan Islam kepada kamu sebagai agama. Maka ketika itu sahabat Nabi yang lain semua bersorak, ye, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ketika yang ayat tersebut diturunkan, dibaca oleh Nabi, Abu Bakar seorang sahaja yang menangis. Jadi Abu Bakar dan juga Ibnu Abbas ni Allah Ta'ala bagi special pada mereka, dapat mentakwilkan sesuatu perkara itu kita panggil pemikiran luar kotak. Kita selalu fikir apa yang dalam kotak aja. Tapi Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Ibnu Abbas ni, mereka kebiasaannya akan mendapat satu ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu, yakni hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu. Iftahu ala sibyanikum, iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhiru kalamihim la ilaha illallah, faman kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah thumma 'asha alfasana ma su'ila 'an dhanbi wahid. Ni pun membawa maksud kepada hadis yang sama juga tadi. Yaknilah mengajarkan kepada anak di awal kalam mereka la ilaha illallah, di akhir kalam mereka pun la ilaha illallah. Maka barang siapa yang awal kalamnya dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kita kenal dia ni sebagai seorang pendosa, kita kenal dia sebagai seorang ahli maksiat, tetapi bila mana dia nak meninggal dunia, depan mata kita, kita dengar dia menyebutkan la ilaha illallah ataupun Allah, lepas tu habis nyawa dia. Maka ketika itu adalah orang ini summa 'asha alfasana, yaknilah walaupun dia hidup 1000 tahun sekalipun, ma su'ila, tiada ditanya padanya. Ma di sini ma nafilah, ma tidak ada, tidak. Maka tiada, ma su'ila, tiada ditanya, an, daripadanya, zambin wahid, walaupun satu daripada dosanya, tidak ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan setengah pada riwayat yang lain adalah man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala jannah. Maka barang siapa di akhir kalam dia dapat menyebutkan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga akan ia, yaknilah serta orang yang dahulu-dahulu masuknya. Jadi di sini kita memahami bahawa bagaimanapun kehidupan seseorang di pertengahannya, yang penting adalah pada awalnya dan pada akhirnya. Pertengahan dia macam mana, itu terserah pada Allah Ta'ala. Sebab manusia ini di saat pertengahannya diuji. Pertengahan dia akan diuji. Ada orang dia pada awalnya mengaji agama, dia ni orang yang taat, dia orang yang baik, tu pada peringkat awalnya. Masuk pada peringkat pertengahan, di situ bermula ujian. Ya Allah Ta'ala nak melayakkan dia pada peringkat yang terakhir. Dapat tak dia orang yang mengaji juga? Maka yang fasa pertengahan ni lah, kalau dia lulus ujian dia, di akhir kalam dia dapat kalimah la ilaha illallah juga. Tapi kalau dah di pertengahan, contoh orang yang nak berhijrah nak, masa kecil sekolah pakai tudung, masuk sekolah menengah pun pakai tudung, masuk universiti buka dah tudung, pergi masuk alam pekerjaan, rasa macam nak pakai seksi lagi. Sebab dia kata saya ni kerja pramugari, kata kalau tak belah ni tak pramugari lah. Maka ketika pertengahan ini dia gagal, maka kalau dia mati di dalam kegagalan dia, tak dapatlah kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau dia istiqamah daripada awal, walaupun dia diuji, contoh dapat kerja pramugari, gaji 4,000 5,000 sebulan, dia kata ni besar gaji ni. Tapi ni dia tahu ujian daripada Allah, nak test dia. Sebab ada ramai tuan-tuan, kita tengok dalam laman sosial, dia boleh khabar apa dia, ini dikira sebagai darurah. Darurah apa saya tak tahulah. Sebab dia sendiri dengan tanpa segan dan malu menyebarkan kepada orang. Dia tunjuk satu video sebelum dan selepas. Dia tunjuk video sebelum penerbangan tiba. Kan contoh katalah daripada Malaysia nak pergi ke Sepanyol, dalam kapal terbang tu pakai pakaian pramugari itulah, yang terbelah pendek apa semua tu. Maka bila mana sebelum dia tayang, dia rambut ikat apa semua, rambut color dengan pendek, dia berani tunjuk. Dia kata sebelum, selepas tu, selepas dah tiba, elok pula pakai tudung, pakai sweater sebab sejuk dan sebagainya. Orang tanya, sis kenapa buat perangai macam tu? Dia kata tak apa, ketika kerja dia dikira sebagai darurah. Ini masalah mazhab al-Facebooki, kata Ustaz Azhar itu. Mazhab sendiri, dia buat satu pentakwilan sendiri. Dia buat hukum hak agama ni macam bapak dia yang reka. Maka orang sebeginilah yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Di peringkat awal dia bagaimana? Pertengahan. Maka kalau dia luluh di bahagian pertengahan ni, insya-Allah di akhirnya juga sama seperti yang di awalnya, yaknilah sebagai orang yang dapat juga bertaubat mengucap kalimah la ilaha illallah.
Ada pun orang yang mana pada peringkat awalnya tak ada kalimah la ilaha illallah juga. Tapi lebih afdal pada yang akhir. Contoh, dia lahir-lahir dah dalam keluarga kafir dah. Di situ pada pertengahan pun Allah Ta'ala uji dia juga. Dia layak tak mati sebagai orang yang dapat mengucap? Kalau dia dapat menempuhi fasa yang pertengahan tu, alhamdulillah lah. Bertuah banyaklah orang yang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah ketika mana dia meninggal dunia. Dan sabda Nabi SAW telah mengkhabarkan daku Jibril alaihi salam bahawasanya la ilaha illallah itu menjinakkan bagi orang muslim tak kala matinya dan di dalam kuburnya dan pada ketika keluar daripada kuburnya. Dan kata As-Samarqandi, ni nama dia Imam Abu Laith As-Samarqandi. Imam Abu Laith ni salah seorang pelopor mazhab lah. Masa kami mengaji dulu, mazhab ni bukan 4, mazhab ni 13. Itu yang kami mengaji lah, kalau ikut banyak lagi. Antara salah satu mazhab je, mazhab Al-Laisi. Al-Laisi ni inilah ulama'nya, Imam Abu Laith As-Samarqandi. Maka apabila seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya pada dunia, disurat oleh Allah Ta'ala baginya 10 kebajikan. Dan jika ada hatinya pada akhirat, maka baginya 700 kebajikan. Dan jika ada hatinya serta Allah Ta'ala, maka baginya penuh barang yang antara masyriq dan maghrib kebajikannya. Sebab Imam Abu Laith As-Samarqandi ni, dia juga adalah salah seorang, kita nak kata ulama' tasawuf pun boleh. Sebab salah satu kitab tasawuf dia, itulah Tanbihul Ghafilin lah, peringatan bagi orang yang lalai. Apa yang disebutkan ini adalah berkenaan dengan bab ikhlas. Bab ikhlas disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Yaknilah satu orang ulama daripada Bantan. Dia menyebutkan di dalam kitab dia ada 3 peringkat bagi orang yang ikhlas. Ikhlas yang pertama adalah dia buat kerja, dia kata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, katanya Imam Nawawi Al-Bantani. Tetapi di dalam lillahi ta'ala dia tu ada mengharapkan dunia. Maka itu adalah ikhlas yang paling ringan, ikhlas yang paling tipis. Kalau terkeluar sikit saja dah jadi riak dah jadi takabur dah jadi lain dah, niat dia bukan lagi kerana Allah Ta'ala dah. Maka itu adalah ikhlas yang paling rendah. Yang inilah ikhlas, dia kata lillahi ta'ala, tapi masih lagi mengharapkan pada ganjaran duniawi. Contohnya apa? Contoh, ada orang dia nak sedekah, dia nak infak harta. Tapi kalau dia infak harta tu, dia dapat pelepasan cukai, dia bagi. Tapi kalau tak dapat pelepasan cukai, dia tak mau bagi. Dia nak cari yang mana kalau boleh dia dapat pelepasan cukai. Salah tak? Tak salah. Tetapi dia dalam keikhlasan dia ada hajat pada keduniaan dia. Bila ada hajat pada keduniaan dia, maka disitulah lillahi ta'ala, tetapi masih mengharapkan ganjaran dunia. Itu ikhlas paling ringan. Ikhlas yang sederhana, katanya Imam Nawawi Al-Bantani, adalah orang yang niat ikhlas lillahi ta'ala, tetapi mengharapkan ganjaran-ganjaran akhirat. Ni pasal apa dia sedekah banyak ni? Sebab saya ni nak mudah masuk syurga. Ni kenapa semayang banyak ni? Sebab saya ni mudah-mudahan besok kalau syurga tu syurga yang tinggi daripada orang lain. Dia mengharapkan balasan akhirat. Ni pasal baca Al-Muq ni, sebab tak mau kena azab kubur. Dia mengharapkan balasan-balasan akhirat. Ni lillahi ta'ala, lalu mengharap balasan yang akhirat. Maka ini adalah keikhlasan di tahap pertengahan. Adapun keikhlasan yang paling tinggi sekali adalah keikhlasan mengharapkan dunia pun tidak, mengharap akhirat pun tidak, tetapi semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kata Allah nak buat apa kat dia ke, Allah nak bagi ke, Allah tak bagi ke, Allah nak bagi macam mana ke, dia tak minta. Allah nak bagi syurga Firdaus ke, Allah nak bagi syurga Naim ke, Allah nak bagi syurga Rayyan ke, terpulanglah pada Allah Ta'ala. Sebab amal kebaikan yang aku buat ni lillahi ta'ala, tidak ada sebarang lain-lain niat. Jadi orang yang sebegini ikhlas dia kira paling tinggi sekali lah.
Sebab nak mengharap syurga Firdaus pun tidak. Kalau kita ni, kalau boleh biar dapat syurga Firdaus lah. Pasal nak duduk dengan Nabi-Nabi, nak duduk dengan sahabat-sahabat, nak duduk dengan ahli ulama, syurga paling tinggi sekali, paling cantik sekali. Kita nak masuk syurga tu lah. Tapi orang ni, dia tak harap. Ada satu kisah dongeng lah, ni kisah dongeng. Sebagai contoh saja, halua telinga. Ada satu raja. Satu raja ni, dia jemput sekalian rakyat jelata. Dia kata, rakyat jelata aku sekalian semua, mari datang ke istana aku. Maka datanglah rakyat dia. Katalah ada 1,000 orang. 1,000 orang datang rakyat dia. 1,000 orang datang, dia umum kepada rakyat dia. Dia kata, kepada kamu yang hadir pada hari ini, aku mengizinkan kamu untuk ambil apa sahaja yang ada dalam istana aku ini. Dia kata ambil apa saja. Jadi ada rakyat ni bila dengar kata ambil apa sahaja, ada yang ambil kipas, ada yang ambil jam, ada yang ambil pintu, ada yang ambil gerai, ada yang kalau kursi roda pun angkut, habis angkut semua. Tapi ada seorang ni, dia tak ambil apa-apa, dia duduk depan raja tu. 999 orang semua pakai duk ambil habis barang-barang istana. Maka seorang ni dia tercegat depan raja. Raja tanya, kamu tak tertarik ke dengan apa-apa yang aku tawarkan ni? Dia kata, aku tertarik, tapi ada benda lebih menarik aku. Aku nak sesuatu yang lebih besar lagi apa yang kau tawarkan ini, dan benda tu ada dalam istana. Maka raja tu tanya, ambil lah. Kamu nak apa? Ambil. Dia kata, aku nak kamu. Raja kata, nak aku. Dia kata, ya, tadi kamu sebut apa? Ambil apa sahaja yang ada dalam istana. Sekarang raja duduk kat mana? Dalam istana. Aku nak raja. Dia nak raja tu. Maka bila dia dapat raja tu, adakah dia dapat sekadar yang ada dalam istana? Tak. Hak luar istana lain, rumah lain, kereta lain, anak beranak, habis semua yang raja tu ada, semua dia dapat. Tuan-tuan faham tak analogi tu? Faham kot no? Kadang-kadang kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala ni, sebenarnya terbatas daripada pengetahuan kita. Tapi pada ilmu Allah Ta'ala, sebenarnya boleh banyak lagi ganjaran yang Allah Ta'ala boleh bagi. Contoh, disebutkan di dalam hadis bahawa syurga itu yang paling, yang orang kata apa? Yang indah, yang cantik adalah syurga yang mana di bawahnya ada air sungai yang mengalir. Sungai pula ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai madu. Tu yang diberitahu pada kita. Yang tak diberitahu, sebab Allah Ta'ala cerita dah. Syurga ni, Rasulullah dah bersabda, tak pernah terfikir, tak pernah terdengar, tak pernah ada orang cakap. Mana kata di luar lagi daripada apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah pengetahuan dan ilmu Allah Ta'ala. Jadi contohlah, kalau kita dapat sungai bawah rumah ni okey juga kata. Kita mengharapkan apa yang kita tahu di bawah ilmu yang Allah Ta'ala maklum. Tetapi bagi orang yang ikhlas lillahi ta'ala, tak mengharapkan yang lain selain hanya Allah, dia boleh jadi dapat yang lebih pada yang kita harapkan tadi. Maka tu sebablah diiktiraf bahawa keikhlasan yang paling tinggi bukanlah keikhlasan yang mengharapkan akhirat, tapi masih baik lagi lah. Pasal apa semayang ni? Sebab saya takut kena azab dengan Allah Ta'ala. Boleh lagi, tak ada masalah. Cuma yang lebih tinggi adalah bukan sebab dia takut dosa, bukan sebab nak pahala, bukan sebab nak syurga, tapi nakkan redha Allah Ta'ala sahaja. Yang lain dia tak mau. Allah Ta'ala nak buat macam mana, dia tak mau tahu. Yang penting biar Allah Ta'ala sayang dan redha kepada dia. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Abu Laith As-Samarqandi, bahawa bila mana seseorang sebutkan kalimah la ilaha illallah, yaknilah dia masuk Islam dengan tujuan nak nikah. Kan ramai orang yang masuk Islam sebab nak nikah. Tu sebab akhirat ke sebab dunia tu? Sebab dunia. Mana ada orang, saya ni nak nikah ustaz kerana akhirat. Susahlah kita nak jumpa. Memang kok mana pun sebab teringin dunia juga, teringin kenikmatan dunia, maka nikah. Berapa ramai yang masuk Islam sebab nak nikah, tiba-tiba tak jadi menikah, murtad balik dia. Tak pasal-pasal nak kena buat istitabah. Kalau di dalam hukum perundangan syar'i Islam, bagi siapa yang mengaji dalam kitab kanun jenayat syar'iyah,
hukum dia patutnya kena pancung mati. Dalam mazhab Imam Syafi'i bagi 7 hari. Kalau imam lain bagi 3 hari. Bertaubat, kita panggil proses istitabah. Kita bagi dia satu nasihat kaunseling supaya dia kembali balik. Jangan murtad. Walaupun hari itu kamu nak menikah, tapi sekarang kamu dah dalam Islam dah. Jangan murtad. Tu kalau ikut perundangan Islam yang sebenar. Tapi disebabkan kita ni ikut mahkamah sivil, dia tak duduk dalam mahkamah syariah, maka seseorang yang mana murtad, dia akan diberi tempoh sehingga 2 bulan. Selepas 2 bulan, kalau tak berjaya juga, maka ada denda yang dia kena bayar, ada benda yang dia kena buat dan sebagainya. Tapi dia dibolehkan juga untuk dia keluar daripada Islam. Tu pada sudut perundangan mahkamah sivil di Malaysia. 2 bulan. Tapi kok mana pun dia boleh murtad jugalah. Cuma ada pampasan yang dia kena bayar dan sebagainya. Jadi bila mana orang tersebut dia nak nikah kerana dunia, maka Allah Ta'ala bagi dia 10 kebajikan di atas keikhlasan dia hak mengucap tadi, walaupun sebab nak nikah. Dan ada orang yang pada hatinya akhirat. Contoh, orang yang nak jadi mu'allah ni bukan sebab dia nak dapat zakat tak. Ada orang sebab nak dapat zakat ke, nak mudah dapat kerja ke, ni sebab adalah sebab-sebab dan sebagainya. Maka orang-orang sebegini dia bukan mengharapkannya itu. Dia memang nak masuk Islam ni pasal dia kenal Islam. Dia rasa rindulah nak mendapat satu agama yang sebenar. Macam siapa? Apa nama ni? Seorang sahabat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni sebelum dia masuk Islam, macam-macam agama dah dia. Daripada agama Majusi sampailah ke agama Kristian, sampailah dia jumpa dengan agama yang sebenar. Ini adalah orang yang mencari kebenaran. Kalau nak cerita pasal Salman Al-Farisi panjang lagi lah, nak jadi kuliah duha kita pagi ni. Tapi nak cerita bahawa orang yang ikhlas kerana cari akhirat ni, Allah Ta'ala berikan kepada dia 700 kebaikan. Dan jika ada hatinya, bila mana orang yang tadi yang cari akhirat tu, dia bukan sekadar nak mencari akhirat, tetapi juga nak mencari keredaan Allah, maka baginya penuh barang, yaknilah amal kebajikan di antara masyriq dan maghrib. Penuh banyak pahala dia di sisi Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bagi Sayyidina Zaid Al-Ansar, maka jika payah bagi kamu suatu daripada pekerjaan dunia, maka banyakkan olehmu daripada berkata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita ada rasa susah di dalam apa-apa pekerjaan dan urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat ni belum lagi lah. Urusan akhirat ni dalam proses, rajin semayang, rajin mengaji, rajin zikir. Jadi dalam urusan dunia ni kita mengalami kepayahan, banyak-banyakkan menyebut la ilaha illallah. Kemudian selawat pada Nabi SAW dan juga zikir wala haula wala quwwata illa billah. Kita mengaku kepada Allah bahawa kita ni tak berdaya, maka tidak ada daya lah selain kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahta al-arsh yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabuh. Barang siapa berkata daripada ketiadaan mencengangkan, yaknilah daripada barang yang dilihatnya atau barang yang didengarnya, terbanglah dia dengan yakin dengan dikatanya itu satu burung yang dibawa arasy mengucap tasbih ia, serta segala malaikat yang mengucap tasbih mereka itu hingga hari kiamat, dan disuratkan baginya akan pahalanya, yakni yang berkatanya. Ini adalah bagi orang yang mana man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin. Dia nak sebut di sini adalah barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah daripada ketiadaan mencengangkan. Ketiadaan mencengangkan ini membawa maksud adalah dia ni menyebutkan kalimah la ilaha illallah ni bukan sebabnya dia takjub kepada apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Yang saya sebut tadi itulah, dengar ada syurga, di bawahnya ada air dan sebagainya. Kemudian ada dengar syurga itu bagian.
Dia tak heran tu. Sebab dia kata senikmat-nikmat mana pun penduduk syurga, lebih nikmat kalau nikmat tersebut adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala tanpa kita berharap. Tanpa kita berharap ni adalah di antara rezeki yang tidak disangka-sangka. Contoh, ada orang dia bekerja. Dia bekerja tiap-tiap bulan dia dapat gaji. Dia tahu dah kata gaji dia berapa, pasal hak tu yang dia nak pun. Jadi ketika dia dapat gaji tu dia gembira. Dia gembira. Tetapi berbeza dengan orang yang mana tak ada siapa pun habaq gaji dia berapa. Tak ada siapa pun habaq dia nak dapat berapa. Tiba-tiba dapat, dan dapat tu pula di luar daripada jangkaan dia. Lebih gembira orang ni ke lebih gembira orang yang gaji tetap tadi? Tu bezanya. Bila mana orang yang mengharapkan balasan yang telah dicatat dengan balasan yang beyond, yang melampaui daripada itu lagi, maka lebih gembiralah orang yang demikian. Saya nak habiskan sampai mana ni? Sampai habis muka surat 34 ni lah. Dah masuk dah lagi? Masuk dah? Kita bagi habis-habis sini lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil yani lah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, diampunkan baginya akan segala dosanya, dan jika ada ia seumpama buih di lautan sekalipun. Yakni menggalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan berzikir kalimah la ilaha illallah. Allah Ta'ala akan ampunkan akan sekalian dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Elok pagi ni lah, pagi ni lepas subuh. Lepas subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilat kelebihan dia? Dia baca pagi sampai ke petang. Sampai ke petang Allah Ta'ala akan menjauhkan dia daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Yang kedua, akan diberikan kepada dia ganjaran. Yang ketiga, diampun akan dosa dia. Yang keempat, diangkat akan darjat dia. Ni bagi orang yang mengucapkan sebanyak 100 kali selepas subuh. Bila mana ucap begini, jangan katalah orang nak buat kita ke, orang nak hantar sihir ke, orang nak buat penaya ke, jin nak rasuk badan ke, memang takkan boleh. Maka inilah satu perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab daripada pelaksanaan zikir yang kita bacakan. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu kita berhenti pada hari ini, dan kita akan menyambung pada bulan hadapan dengan hadis yang seterusnya serta hikayat yang ada di bawah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika ada salah dan silap saya di dalam berkata dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu juga hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedhaifan dan kekhilafan diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tar wa kunna fa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.